Nama saya Muhammad Syahmi bin Syamsuddin daripada UKM, mahasiswa tahun akhir Sains Politik. Datuk Seri, baru-baru ini SPM baru diumumkan. Datuk Seri selalu mengatakan berkenaan trust deficit, berkenaan kepercayaan yang berkurang. Saya khawatir daripada aspek mahasiswa anak-anak muda pasca COVID, Datuk Seri sebut pasca normal tadi. Banyak mahasiswa ataupun bukan jadi mahasiswa, mereka tak masuk ke universiti, mereka memilih hala tuju yang lain. Jadi saya terpaksa quote juga, minta maaf Datuk Seri, nemesis lama Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, beliau dengan dasar pandang ke timur. Jadi pada waktu itu pelajar-pelajar dihantar ke Jepun, dasar adalah perindustrian. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri, apakah visi dan bagaimana dengan visi itu Datuk Seri dapat mengembalikan trust defisit yang semakin berkurang kepada anak muda? Bila saya dan rakan-rakan keluar, kami akan percaya bahawa kami akan dapat kerja dan kami dapat membina Malaysia yang madani. Terima kasih. Ya, krisis keyakinan, ya, ataupun disebut azmatus thiqah, krisis kepercayaan itu mesti ada sebabnya. Sebab dilihat pimpinan dan ruang politik itu banyak yang mengeluarkan janji-janji palsu, mengeluarkan fatwa ikut selera politik, ya, berhujah tanpa dasar akal, tapi dasar permusuhan, fitnah sebagai budaya. Jadi anak-anak muda yang dilatih itu agak bingung dan merasakan ini bukan yang diajar dan dilatih, dan kemudian nasib mereka tak terbela. Negara yang sepatutnya punyai keupayaan, ya, menjadi di antara contoh terbaik di negara ASEAN sudah merosot. Beberapa tahun lalu saya keluarkan pandangan tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Bagaimana kita nilai pertumbuhan? Kalau 90-an dulu, ya, ada kejayaannya, tidak terlalu cemerlang, saya akui, tetapi sekurang-kurangnya dari segi pelaburan asing kita nombor 2 ketimbang Singapura. Pertumbuhan kita nombor 1. Competitiveness kita mungkin nombor 2. Jadi dalam banyak penilaian kita nombor 1 dan 2, tidak pernah jatuh ke nombor 3 dalam Sustainable Economic Development Assessment. 10-20 tahun yang lalu ini merosot semuanya, ya, kadar upah tidak naik, ya, dan kehidupan, kemiskinan bertambah, kesenjangan terus melebar, defisit negara membengkak, hutang bercambah. Berapa hutang sekarang? 1,2 triliun ringgit, termasuk 300 bilion ringgit itu contingency, maknanya 1,5 triliun ringgit. Berapa defisit? 5,6%. Apa makna defisit? Kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Sebab itu bila saya dapat amanah ini, kita harus perbaiki. Yang pertama saya tekankan ialah soal tata kelola, the principle of good governance. Orang tahu sistem ini, rasuah ini sistemik. Apa maknanya sistemik? Dia menjalar kepada semua tokoh, semua sistem. Kalau nak jadi Perdana Menteri, mesti berakhir dengan kekayaan yang berlonggok-longgok, bercambah. Kalau jadi Menteri Keuangan, mesti ada komisen yang banyak. Kalau ada kontrak, disapu semua. Tak kira lah pakai tie, pakai coat, pakai serban, pakai kepiah, lebih kurang sama saja. Ada peluang sakau. Sebab itu orang tak ada kepercayaan. Nak salah orang muda? Tak. Saya tak salahkan anak muda kalau ada trust deficit, kerana mereka tahu menjadi pimpinan politik ini kerjanya menyapu dan membolot kekayaan yang haram. Baik, bagaimana harus pulihkan? Betulkan. Ya, saya hampir 7 bulan sekarang Perdana Menteri. Saudara Khalid menjadi salah seorang tokoh
utama dalam jemaah menteri. Tidak satu tolak ansur kita. Ada kontrak harus tender. Tak ada ini jana wibawa, tebatan banjir, bukan dia kata tebatan banjir, sebatan banjir. Tak ada lagi dah. Ada tender. Baik, kalau ada mendesak tebatan banjir tak boleh tunggu, kita buat selected tender. Mesti ada penilaian. Baru boleh kita selamatkan wang begitu banyak. Anak-anak, saya pikulah mana besar sekarang. Saya tidak datang ke UKM. Ini juga markas gedung perjuangan saya dulu. UKM ini memang tempat kita. Dan saya bangga. Masa saya muda sekali, masih di Universiti Melaya, sudah pun menjadi anggota panitia penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya anggap keputusan itu keputusan yang sangat tepat, kerana pada masa itu bahasa kebangsaan itu dipinggirkan. Baik, jadi saya tidak datang di sini untuk membuat fitnah atau mengecam, membuta tuli. Saya ada asas yang kukuh. Tapi percayalah, negara ini harus diselamatkan. Negara ini tidak harus terkenal sebagai negara di mana pemimpinnya itu rasuah belaka. Saya tahu ini bukan kerja kecil. Sudah ingat masa kecil tak? Kelompok-kelompok besar yang rasuah ini akan berkumpul, berpakat untuk menyerang, membayar dana kepada orang politik dan NGO dan lain-lain untuk menyerang kita bertubi-tubi. Untuk apa? Saya tidak ambil gaji, saya tidak belanja untuk kereta yang diorder dulu, tidak buat perubahan rumah rasmi sampai 38 juta ringgit dulu, tak buat itu semua. Dan rakan-rakan saya dalam jemaah menteri jaga ini, walaupun latar belakang lain, parti lain. Saya keadilan PH, sudah keahlian UMNO, Barisan Nasional. Dan orang celah kita, mengapa? Pakat tambah pula dalam perhimpunan UMNO. Baru-baru ni saya nyanyi pula lagu UMNO bersatu. Dia kata, oh UMNO ni apa salah, nyanyi sikit apa salahnya. Tetapi yang pentingnya ialah kesepakatan kita, komitmen kita. Tinggalkan amalan yang jelek ini. Bagi saya ini yang terpenting, bukan slogan hidup Melayu atau Allahu Akbar, tapi mengizinkan semua kerja-kerja bobrok dalam negara kita. Kemudian dengan penuh benci, kalau bercakap itu penuh kebencian, penuh rasa cemburu, penuh penghinaan. Kita tak ambil duit negara. Isu besar kita dalam negara ini ialah wang negara dipunggah untuk kekayaan orang-orang tertentu. Bukan 1 bilion, 2 bilion, berbilion. Dan kita boleh terima? Saya tak terima. Anak-anak muda bersama, alhamdulillah. Tak bersama pun saya tak peduli. Kita harus bangkit dan lawan gejala ini.